67 soalan bahagian. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Jadi hari ini kita sambung perbincangan kita soalan percubaan negeri Kelantan, soalan 6. Okey. Jadi yang pertama, nampak kan slide cikgu ni? Okey, yang pertama 6A dia nak jelaskan. Okey, jelaskanlah. Jelaskan biasa kamu buat, cikgu dah terangkan sebelum ni. Bila jelaskan ni kamu buat huraian lah. Jadi kat sini dia nak perbezaan. Perbezaan biasanya kamu buat kotak. Ha. Jadi kat sini ada dua kos tetap dan kos berubah lah. Okey, dua ni lah kos yang biasa, memang biasa kita dengar lah. Okey, dengar lah memang kos tetap campur dengan kos berubah dapatlah jumlah kos. Jadi apa itu kos tetap, apa itu kos berubah, apa beza dia. Jadi bila perbezaan ni kamu buat kotak lah. Kamu buat kotak perbezaan ni. Perbezaan buat kotak. Kotak lah, buat dua kolom lah. Satu kolom untuk kos tetap, satu kolom untuk kos berubah. Okey. Kotak, bukan katak kotak. Okey. Jadi jelaskan ni kamu buat huraian sahaja. Jadi dalam kotak tu kamu buat huraian lah, tengok markah berapa. Kamu buat huraian ni, hash. Buat hash kat sini. Okey. Jadi tengok markah dia berapa. Jadi markah dia adalah 4 markah. Jadi ada 4 lah, ada 2 perbezaan lah. 2 di bahagian kos tetap, 2 di bahagian kos berubah. Okey, tengok perbezaan dia, kos tetap. Jadi jelaskan ni kamu huraikan. Tengok jawapan dia. Tengok dia buat kotak kan. Nanti kamu salin nanti. Cikgu dah siap video YouTube. Nanti kamu salin ya. Okey. Seperti biasa kamu kena buat kepala ayat lah untuk jawapan kamu. Tulis kat sini lah. Jawapan untuk 6A, perbezaan kos tetap dan kos berubah ialah, buat ayat kepala ayat dia ni. Tajuk dia lah. Jadi dua kotak macam ni. Dua kolom kos tetap dan kos berubah. Jadi 4 markah, jadi kamu kena ada 2 lah. 2 perbezaan ya. Ni kalau buat 3 pun tak apa. Lebih biar lebih biar lebih. Tapi tengok masa jugalah. Kalau masa kamu dah suntuk, kamu jawab 2 sahaja cukup lah. Okey, kat sini kos tetap Tengok kos tetap ni. Kita tukar warna je. Okey, kos tetap. Dia tidak berubah mengikut. Yang penting ayat dia ni je beza dia. Dia tidak berubah mengikut perubahan tingkat pengeluaran. Apa maksud je? Okey, maksud dia macam ni lah. Kamu menghasilkan produk sikit ataupun banyak ataupun tak ada langsung, tutup kedai ke apa ke, kos tetap kena bayar. Kos tetap kena bayar walaupun kamu keluarkan pengeluaran kamu tu sikit je, walaupun kamu keluarkan pengeluaran kamu tu banyak macam mana pun, kos tetap sama. Tak ada naik, tak ada turun. Okey. Kalau kos berubah pula, nama pun kos berubah kan. Dia tetap ni. Nama pun kos berubah. Jadi dia berubah mengikut, dia berubah lah. Mengikut tingkat pengeluaran. Jadi, semakin banyak kamu keluar, semakin banyak kamu keluarkan pengeluaran, tingkatkan pengeluaran, semakin banyak kos kamu. Kalau sikit kamu punya pengeluaran, sedikitlah kos kamu. Dia meningkat mengikut pengeluaran kamu lah. Jadi kos ditanggung sentiasa sama. Okey, ataupun tetap. Kalau kos tetap lah. Okey, kos ditanggung bergantung pada kualiti. Kualiti pula, kuantiti. Produk yang kita keluarkan lah. Jadi, apa contoh dia? Okey, kalau untuk lebih faham, kamu tengok contoh dia pula .
Sewa kan, sewa. Itu contoh satu lah, sewa. Walaupun contoh terdekat kita nampak kat sini lah. Kita mengalami musim lah ataupun zaman pandemik COVID-19. Jadi masa tahun 2020 dan awal tahun 2021 tu dah teruk sikit kan, dia punya COVID-19 ni. Jadi banyak kedai yang terpaksa tutup kan, tutup. Daripada operasi lah, kerajaan mengarahkan untuk tutup. PKP kan, PKP. Penagihan tersebut tetap kena bayar sewa. Tetap kena bayar sewa kan. Jadi itu dinamakan kos tetap lah. Ini pula perlindungan insurans lah ya. Kamu bayar insurans kan, kena bayar juga setiap bulan. Walaupun tutup ke, buka kedai ke macam mana ke, tetap kena bayar. Sebab tu kamu punya pinjaman, ansuran pinjaman ni pun itu contoh lah. Contoh untuk kos tetap. Okey, kalau kos berubah pula. Ni kos bahan mentah semakin banyak kamu keluarkan produk, semakin banyaklah bahan mentah kamu perlukan. Bila banyak kamu keluarkan produk, semakin banyak upah kamu. Kamu nak buat overtime lah kan. Nak tambah pekerja lah. Okey. Gaji kan, gaji. Kos air, semakin banyak kamu buka kedai, semakin banyak kos tersebut lah. Berubah ini contoh-contoh dia. Okey, jadi itu saja untuk jawapan 6A. Kalau kamu dapat jelaslah dengan jawapan tersebut 6A. Jadi markah ada 4, pilihlah 2 huraian setiap satu kos ni. Okey, itu untuk soalan 6A. Okey, terima kasih kepada Yasir baru masuk Alhamdulillah Yasir ada. Okey, tengok 6B. Okey, 6B. Dia beri gambar ini adalah agensi sumber pembiayaan. Ini adalah bab 3 bab 3 tingkatan 5. Sumber pembiayaan bab 3. Bab 3, okey, dia adalah sumber pembiayaan luar agensi kerajaan agensi kerajaan. Jadi apakah, tengok markah dulu berapa. Okey, 2 markah rendah Jadi apakah kelebihan? Apakah kelebihan mendapatkan pembiayaan daripada agensi di atas? Kalau kamu tengok dalam buku teks, jawapan ni kamu tengok di bahagian kelebihan kelebihan sumber pembiayaan luaran. Ini adalah sumber pembiayaan luaran luaran. Kamu tengok di agensi kerajaan. Apa kelebihan dia? Kalau kamu pinjam di agensi kerajaan lah. Kalau sumber pembiayaan luaran ni ada 2 sumber pembiayaan daripada bank ataupun institusi kewangan. Okey, yang kedua adalah daripada agensi kerajaan. Okey, kamu pun dah buat kerja khusus tu kan. Jadi kamu pilih, kamu nak pilih. Kalau dia bagi tekun kan. Tekun tu adalah agensi kerajaan dan ataupun bank lah. Bank tu adalah sumber luaran, pembiayaan luaran bank Okey, bab 3, tingkatan 5 Jadi 2 markah tadi, jadi kamu kena ada 2 kelebihan lah. 2 kelebihan untuk pembiayaan sumber pembiayaan luaran agensi kerajaan Kita tengok jawapan dia. Okey, seperti biasa kamu buatlah kepala ayat dia, kamu buat kelebihan mendapatkan pembiayaan daripada agensi MARA ialah. Okey, ini jawapan dia. Jadi 2 markah, 2 jawapan lah. Jadi kalau pinjam dengan agensi kerajaan ni, kamu akan dapat MARA akan dapat memberi pinjaman kepada peniaga yang tidak mempunyai cagaran. Maksudnya kamu tak perlu cagaran lah. Cagaran tanah ke, cagaran aset-aset yang berharga emas, tanah. Kamu nak cagarkan sebelum bagi pinjaman kan. Okey, dia kalau kerajaan ni, dia tak ada. Kamu boleh pinjam lah tanpa cagaran Okey, yang kedua. Jumlah pinjaman boleh disesuaikan mengikut keperluan semasa. Dia boleh ajar lah kalau contohnya COVID.
Masa awal-awal kamu pinjam 30,000. Jadi bila setahun, 2 tahun kamu rasa perniagaan kamu tu berkembang maju, kamu perlukan modal lagi, kan? Jadi kamu boleh buat upkan lagi pinjaman kamu tu lah. Upkan lagi pinjaman kamu tu ya. Okey. Jadi dia tiada faedah, tiada kadar faedah ataupun kadar faedah rendah ya. Okey. Cikgu rasa dia adalah kadar faedah rendah ya. Cikgu rasa kalau kasi kajak pun memang ada faedah. Dia tak ada kalau kamu pinjam tak ada faedah ya. Okey. Yang ni mungkin tak ada ni. Jadi kamu tulis kadar faedah rendah daripada bank lah, berbanding bank ya. Jadi kalau punya contohnya kalau kamu pinjam dari bank, dia punya faedah dia 5%. Contohlah ya. Kalau kamu pinjam daripada agensi kerajaan, faedah dia 3% ke 3% ataupun 2%, 2 poin lebih ke. Contohlah. Jadi kadar faedah dia adalah lebih rendah lah. Jadi bila kadar faedah rendah, bayaran balik pinjaman kamu tu jadi rendah lah. Jadi kamu punya pinjaman tu tambah dengan faedah tak sebanyak kamu pinjam di bank lah. Sebab kalau di bank kamu dia punya kadar faedah dia tinggi, jadi dia punya kadar jumlah faedah dia tinggilah. Okey, jadi itulah kelebihan kamu pinjam di pembiayaan luaran agensi kerajaan. Okey, itu jawapan dia. Jadi pilih 2 lah tadi sebab tidak 2 markah saja. Okey, soalan 6C. Okey, 6C. Jelaskan. Seperti biasalah kamu jelaskan, kamu tulis. Cikgu dah berasa dah ulang ya, kamu tulis huraian. Jangan lupa tengok markah dia lah. Markah dia 4, jadi kamu kena ada huraian dia 4 lah. Huraian dia sampai 4 lah. Sampai 4 ya. Keberuntungan perniagaan kepada usahawan. Okey, apa keberuntungan perniagaan kepada usahawan ni? Okey, ni bab tingkatan 5 juga ya. Tingkatan 5 juga usahawan ni. Bab usahawan tingkatan 5. Jadi 4 markah, tengok jawapan dia. Kita tengok sama jawapan dia lah. Okey, seperti biasa jawapan dia kamu perlu kepala untuk jawapan. Biasakan buat latihan pun dalam exam pun nanti kamu ada exam percubaan nanti naik sekolah. Okey, keberuntungan perniagaan kepada usahawan. Okey. Tadi cikgu cakap tadi kamu kena buat penerangan kan ataupun huraian kan. Ada 4 huraian lah. Kat sini dia bagi 5 contoh jawapan. Jadi ingat kamu kena jawab dengan kamu kembangkan ayat. Jangan macam ni dia skema jawapan macam ni sebab dia simple je. Jadi kalau kamu buat jawapan kamu kena kembangkan lagi ayat ni. Okey, yang pertama usahawan ni akan mendapat sumber manusia yang mempunyai kepakaran dan pengalaman. Okey. Itu adalah keberuntungan yang pertama lah. Okey, yang kedua, dapatlah perniagaan dapat kamu kena kembangkan ayat ni. Ini adalah key point dia, meluaskan pasaran ni. Buatlah ayat yang sedap sikit. Perniagaan dapat meluaskan lagi pasaran ke seluruh negara. Kan? Jadi yang ketiga, dia dapat memantapkan imej perniagaan. Dia memantapkan imej perniagaan. Lepas tu dia dapat melaksanakan tanggungjawab sosial. CSR CSR. Okey, ambil 4 ni je lah. Ambil 4 ni ya. Okey, ambil 4 ni. Jadi kena kembangkan ayat ni. Buat sikit lah ayat-ayat sedap. Kamu kan belajar BM kan. Belajar BM kamu dah buat. Kamu kena buat ayat dia jadi ayat yang sedap dibaca atau berkembangkan supaya lebih menarik ayat tersebut. Okey, ini jawapan untuk 6C. Okey, 6C. Okey, cikgu sambung untuk soalan yang ketujuh. Kita bincang 2 soalan saja hari ni sebab satu masa je ya. Ketujuh ni bahagian B ya. Bahagian B, soalan 7. Nanti next, esok kita habiskan soalan bahagian B ni. Esok ada kelas lagi kan?
Okey. Okey, bahagian B. Bahagian B biasanya bahagian B dia susah sikitlah. Soalan dia susah sikit, dia compare dengan bahagian A lah. Jadi kamu jawab 2 soalan ni, dia ada 3 soalan, pilih 2. Okey, kita jawab soalan 7 dululah. Okey, Amir tolong baca Amir. Amir mana? Amir tak ada. Fazli baca. Fazli, tinggal ni. Okey, kita baca je lah ya. Okey, yang pertama biasa kalau soalan bahagian B ni dia dah start dah bagi bahan rangsangan. Bahan rangsangan ni ataupun gambar ke ataupun mini case macam ni. Okey kan. Jadi stimulus dipanggil stimulus lah ya. Jadi bila kamu ada bahan rangsangan macam ni, jadi kamu kena tulis, kamu kena kaitkan lah ya. Apa? Subjek. Ni subjek dia. Encik Sapuan ni adalah subjek dia. Jadi kamu kena kaitkan subjek ni dalam jawapan kamu lah. Bila jawapan kamu, bila kamu jawab tu tulis Encik Sapuan perlu bla bla bla. Kan kamu kena kaitkan subjek dengan jawapan kamu. Okey, ya. Ni adalah subjek dan Encik Sapuan. Okey. Jadi Encik Sapuan ingin menubuhkan syarikat. Okey, sebelum tu jangan lupa bila kamu jumpa soalan macam ni, kamu kena bacakan kes dahulu, bacakan soalan dahulu. Jadi soalan jelaskan, seperti biasa kamu kena jawab huraian saja. Faedah Encik Sapuan mendaftarkan perniagaan sebagaimana di atas. Okey, apa faedah dia? Apa kelebihan ni perniagaan ni? Kita tak tahu lagi perniagaan apa ni. Milikan tunggal ke, perkongsian ke, syarikat berhad ke, ataupun koperasi, tak tahu lagi kan. Okey, yang kedua, kamu kena bandingkan milikan perniagaan yang dicadangkan oleh Encik Sapuan dan Encik Zaki. Apa dia perbandingan ni, tak tahu lagi kan. Jadi kita carilah apa dia. Dia nak kelebihan. Okey, jadi Encik Sapuan ingin menubuhkan syarikat dia nak tubuhkan syarikat yang menawarkan perniagaan menjual perabot dan peralatan pejabat. Beliau mendaftarkan perniagaan di syarikat Suruhanjaya Malaysia lah. Beliau bersedia menubuhkan syarikat Sdn Bhd. Okey, dia adalah syarikat Sdn Bhd. Ya, syarikat Sdn Bhd. Namun rakannya lebih berminat untuk menubuhkan syarikat Awam Berhad. Jadi Encik Sapuan dia nak tubuh syarikat Sdn Bhd. Encik Zaki pula dia nak tubuh syarikat Awam Berhad. Kawan dia ya. Jadi jelaskan faedah. Dia dah daftarkan. Okey. Apa faedah dia bila dia daftarkan kepada SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Ini terbalik ni. Suruhanjaya Syarikat SSM. Okey. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Okey, jadi apa dia punya kelebihan dia? Kita tengok jawapan ya. Okey, bila Encik Sapuan ni dia daftar perniagaan dia daftar perniagaan di SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. SSM seperti biasa kamu buat ayat lah. Faedah Encik Sapuan mendaftar perniagaan di SSM ialah okey, yang pertama dia akan tadi soalan dia berapa markah dia nak? 6 markah. Jadi kamu ada 6 lah. 6 kelebihan. 6 kelebihan lah ataupun apa faedah dia. Okey, yang pertama dia akan untuk mendapat entiti yang sah di sisi undang-undang. Bila kamu daftar ni, kamu punya entiti perniagaan tu sah.
sisi undang-undang, kamu dah berdaftar kan. Okey, yang kedua kamu akan dapat, layaklah mengikat kontrak dengan bank ke agensi kerajaan. Kalau kamu dapat pinjaman, kamu boleh pinjam sebab kamu dah didaftarkan di bawah SSM. Kira sahlah kamu ada lesen ya. Okey. Kamu juga boleh buat pinjaman bank kan, pinjaman daripada agensi kerajaan, tu kelebihan dia. Lepas tu dia dapat, yang ketiga kamu dapat, membantu waris menuntut harta, hak harta lah, wang daripada perniagaan berkenaan. Okey. Okey, yang keempat, untuk melayakkan mendapat kemudahan perlindungan insurans lah. Bila kamu nak mohon insurans, ada sijil pendaftaran ataupun lesen perniagaan baru syarikat insurans naklah melindungi kamu. Okey. Penerangan bagi kat sini, okey. Apa yang insurans yang ditawarkan oleh kerajaan kepada golongan penjaja ataupun golongan peniaga kecil. Okey, lepas tu seterusnya dapat melayakkan mendapat pinjaman makro lah, mikro ni daripada kerajaan ni. Boleh pinjam. Contohnya daripada agensi kerajaan kan, Tekun, contohlah ni. Inilah bila kamu daftar perniagaan, kamu dapat banyak kelebihan kat sini, faedah-faedah dia boleh buat pinjaman, mendapatkan kemudahan, menjalankan perniagaan seperti lesen, premis, permit, Okay, selain itu juga dia dapat memudahkan pihak kerajaan, pihak PBT, pihak berkuasa tempatan mendapatkan maklumat terkini lah sebab kamu daftar di bawah syarikat Suruhanjaya Syarikat Malaysia dia ada sistem lah, nanti dia boleh detect. Okey. Okey, dia pilihlah 6 dulu sini pilih 6 daripada kat sini. Cikgu ni nanti kau boleh tengok di YouTube. Okey, itu adalah 6 kelebihan ataupun faedah Encik Sapuan mendaftarkan perniagaan di SSM. Okey, jadi sini kat sini. Bandingkan. 7B bandingkan. Bila bandingkan, kamu kena ada dua benda. Dua benda. Yang pertama, kamu kena bezakan. Kamu kena beza. Beza lah. Beza. Dua, kamu kena ada persamaan dia. Apa yang sama. Kita buat persamaan Persamaan. Perbezaan dengan persamaan Okey. Ingat bila perkataan banding mesti ada beza dan sama. Perbezaan dan persamaan. Jadi 3 markah, 9 markah. Jadi kamu pandailah bahagikan kepada 2 Ada beza sikit, ada persamaan sikit. Tapi biasanya yang beza yang banyak sikit dia punya point dia. Kalau sama ni ada juga nak tengok keadaan lah, tengok perbezaan yang mana. Okay, sekarang ni dia nak bezakan syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad. Apa perbezaannya dua ni? Sebab apa Encik Zaki pilih awam berhad, Encik Sapuan nak syarikat sendirian berhad? Apa beza dia? Apa persamaan dia? Okey. Jadi tengok jawapan. Markah besar jadi kamu kena berhati-hati. Dia punya ni. Okey, jadi seperti biasalah kamu buat kepala ayat dia Kepala ayat dia perbandingan syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad ialah tengok ada persamaan kan? Persamaan. Jadi perbeza dia. Dia didaftarkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia, sama lah ni. Ni persamaan dia. Dua-dua ni didaftarkan di bawah Syarikat Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Jadi dua-duanya adalah syarikat, jadi dia tertakluk kepada
dia tertakluk kepada Akta Syarikat lah. Akta Syarikat 1965 dan ada pindaan dia pada tahun 2016. Okey. Lepas tu dia tanggungjawab dia di bawah semua pengurusan ni, tanggungjawab perniagaan, pengurusan perniagaan di bawah ahli lembaga pengarah. Ini 3 persamaan dia. Okey, semua pemegang share ke apa yang terlibat di syarikat, kedua-dua syarikat ni adalah liability terhad. Ya. Jadi ahli minima seorang, jadi membayar cukai syarikat lah. Maksudnya dia membayar cukai perniagaan ni, bukan cukai individu ataupun cukai pendapatan perseorangan ni. Jadi dia membayar cukai perniagaan ni, perniagaan. Jadi pilih dekat sini lah. Maksimum 3 markah dia nak tadi ni. Persamaan dia 3 markah. Jadi kamu tengok kesesuaian ni. Kalau kat sini skema ni dia cadangkan kamu buat persamaan 3. Jadi beza ada lagi 6 markah kan. Jadi setiap satu tu 3 lah. 3-3 berbeza dia. Okey. Kita tengok perbezaan pula. Tadi 3 ya. Persamaan 3. Jadi perbezaan tinggal lagi 6 markah. Jadi kamu kena ada kat sini lah 3 syarikat Sdn Bhd, 3 syarikat Awam Berhad. Jadi perbezaan dia kamu punya role ni baris ni adalah sama lah apa yang kamu ceritakan. Contoh kat sini kamu ceritakan tentang ahli kan. Tentang ahli ataupun pemegang share. Jadi kamu pun cerita benda yang sama je lah di sebelah syarikat Awam Berhad pula. Jadi benda ni kena sama lah. Kena sama ni dua ni. Janganlah kamu cerita kat sini cerita pasal pemegang share. Kat sini cerita pasal lain pula, laporan kewangan pula. Tak boleh lah, dia kena sama. Sama baris ya. Okey. Jadi dia kat sini adalah 2 hingga 50 dia punya ahli dia. Yang kat sini 2 hingga tiada had. Yang tinggal kat sini 2 hingga tiada had. Mesti 2. Kalau seorang tak boleh. Mesti 2 hingga 50. Yang kat sini 2 hingga 50. 2 hingga 50. Yang kat sini pula 2 hingga tiada had. Tiada had tiada had. Jadi dia ni kat sini dia dapat satu perbezaan dia. Jadi kat sini pula nombor 2, saham syarikat tidak boleh diurusniagakan di Bursa Malaysia. Tidak boleh tidak boleh. Ingat, kalau syarikat Sdn Bhd dia tidak boleh. Kalau syarikat Awam Berhad dia boleh. Tu je beza dia. Di Bursa Malaysia. Okey. Jadi pula yang ketiga, pindah milik saham hanya boleh dilakukan dengan kebenaran ahli ataupun lembaga pengarah. Tak boleh sesuka hati pindahkan saham kamu tu. Ini mesti dia mendapat kebenaran ahli lembaga pengarah. Okey, kalau kat sini kamu bebas. Pemegang share tu bebas melakukan pindah milik. Nak jual ke nak apa ke, nak pindah milik Di sini pula laporan kewangan Laporan kewangan tidak perlu. Di bahagian sini tidak perlu tidak perlu diumum kepada orang ramai. Kat sini pula dia perlu. Perlu diumumkan kepada orang ramai. Jadi itulah jawapan dia. Okey, jawapan untuk soalan 7B. Okey, 7B. Okey. Kita dah bincang 2 soalan. 2 soalan. Jadi cikgu harap kamu dapat manfaat lah daripada perbincangan ni. Dan kamu boleh saling